Az-zi'bu, serigala sudah faham dia. Inilah baju kami bawa balik mai. Siapa yang pegang baju yang berlumur darah bagi kat bapak 80 tahun dulu? Siapa? Yahuda. Jadi bila 80 tahun kemudian Nabi Yusuf ada depan mata dia jadi wazir besar di Mesir, Nabi Yusuf kirim baju dia nak bawa balik mai, nak buat sapu muka bapak kita. Bapak mereka, dia minta kepada semua adik-adik dia. Dia kata, kerana 80 tahun dulu aku bawa balik baju kedukaan. Baju kedukaan. Baju yang menyebabkan ayah aku jadi sedih sampai ayah aku jadi buta. Aku bawa balik baju tu. Maka hari ni bagi aku bawa balik baju kesukaan. Baju yang boleh bagi bapak seronok balik, bapak suka balik. Aku bawa balik baju berdarah dulu. Aku nak bawa balik baju yang nak jadi ubat, nak berubat mata bapak hari ni. Yahuda ni. Maka dia bawa baju tu, ditunjuk dan sapu ke muka ni. Maka keluar berjalan kaki, tiada kasut dan tiada kufiah, berlari-lari sertanya 7 biji roti bekal. Nabi Allah Yaqub alaihi salam bila main baju tu depan dia, dia bau tu dia tahu dah ni bau anak aku Yusuf. Sapu-sapu pula mata, celak balik mata dia, yakin dia. Seronok dia ni berlari keluar daripada rumah, tak pakai kasut, tak pakai kepiah. Lari seronok keluar. Kerana satu benda gembira sudah sampai pada dia. Maka Yaqub hadiah kepada anaknya Yahuda itu doa yang dia waris daripada Nabi Ishaq, yang waris daripada Nabi Ibrahim. Dia kata. Maka Nabi Yaqub alaihi salam seronok sangat, dia panggil anak dia Yahuda ni. Dia kata ni bapak nak bagi dekat hang satu doa. Doa ni asal-asal doa Nabi Ibrahim. Kemudiannya tuan nampak Nabi Ishaq ambil doa ni. Kemudian sampailah kepada aku. Iaitu apa dia? Doa dia, ya latifan fawqa kulli latifin altif bi fi umuri kulliha kama uhibbu wardini fi dunyaya wa akhirati. Wahai Tuhan yang amat kasih sayang atas tiap-tiap yang kasih sayang. Kasih sayanglah olehmu akan aku pada segala kerja aku sekaliannya, seperti yang aku suka dan aku redha pada duniaku dan pada akhiratku. Dia kata hang ambil doa ni buat amalan. Dia kata dekat anak dia Yahuda ni. Firman Allah, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kata Yaqub, tiadakah aku kata bagi kamu? Maksudnya betul tak aku kata? Nabi Yaqub ni. Lepas daripada jubah tu mai, dia sapu-sapu muka dia, maka dia celak balik. Dia kata kepada anak cucu dia, ada ramai-ramai di depan ni. Dia kata, alam aqul lakum, betul tak dia aku kata Yusuf hidup lagi? 80 tahun dia tetap kata Nabi Yusuf hidup. Hampa mainlah, hampa kata tak ada dah, mati dah, bukti dia ni baju serigala bahan berdarah. Hampa hafaklah apa pun, bagi aku Yusuf masih hidup. Selepas 80 tahun, betul apa yang dia kata. Maka dia kata balik di depan anak cucu dia, alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Betul tak apa yang aku kata, bahawasanya aku tahu barang yang tiada kamu ketahui. Dia kata aku tahu benda yang hampa tak tahu, aku tahu. Pasal Allah bagi tahu kan aku. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Kata mereka itu, yakni anak-anak Nabi Yaqub ni kata, wahai bapa, tolonglah minta ampun bagi kami akan dosa kami kepada Tuhan kami. Habis, surrender semua. Semua serah diri, surrender, melutut di depan ayah mereka. Mereka kata, ayah, minta tolong ayah satu. Ayah tolong minta ampun bagi pihak kami kepada Allah. Pasal apa? Bahawasanya adalah berdosa sekalian kami akan perbuatan kami kepada Yusuf saudara kami. Mereka kata apa? Inna kunna khati'in. Maka sesungguhnya kami khati'in. Kami buat khata'. Kami buat benda salah. Banyak salah kami. Ayah tolong saya, minta supaya Allah ampun dosa kami. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Kata Nabi Yaqub lagi, aku akan minta ampun bagi kamu pada Tuhan aku. Tonton tengok dalam ayat tu dia guna apa? Sawfa astaghfiru. Sawfa dalam bahasa Arab ni, sawfa maksudnya akan.
Saufa tu maksud dia akan. Dia tak terus-terus. Anak-anak kata, ayah tolong minta ampun dekat Tuhan. Bagi pihak kami, dia tak terus-terus angkat tangan doa. Dah. Sebaliknya dia kata apa? Saufa astaghfir. Aku akan minta ampun untuk hangpa pada Tuhan. Baik. Pasal apa dia guna akan? Dia ada cerita dia. Aku akan minta ampun kepada Tuhan untuk kamu semua. Bahawasanya dialah Tuhan yang amat mengampun. Lagi amat rahim. Itu dia cerita. Dia kata, maka ditakhirkan ia akan yang demikian itu doa kepada waktu sahur. Dia tunggu time mustajab doa. Dan kita dah jumpa dalam banyak kuliah kita, cerita tentang waktu-waktu yang mustajab doa. Di antara waktu mustajab doa, kalau ikut keterangan hadis, dia kata bila? Sepertiga akhir daripada waktu malam. Sepertiga akhir ni waktu apa? Waktu sahur. Waktu makan syok. Syok ni sunat. Kita makan sahur ni mendekati waktu subuh. Itu paling utama dan itulah waktu mustajab doa. Kalau dalam hadis dia buat main cerita satu sahabat Nabi, nama dia Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab, dia keluar di masjid. Waktu tu waktu sahur. Dia keluar di masjid. Dia sampai dekat dengan masjid, dia duduk dengar bunyi suara orang berdoa. Dia duduk cari. Umar Al-Khattab cari ni suara siapa ni, duduk bunyi doa time ni, time sepertiga akhir daripada waktu malam. Duduk cari. Rupa-rupanya suara tu main daripada satu rumah. Rumah siapa? Rumah Abdullah bin Mas'ud. Jadi tak apa. Umar pun lepas sembahyang subuh apa semua, Umar tanya Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Umar kata, ya Ibn Mas'ud, semalam aku dengar suara orang berdoa. Kamukah yang berdoa tu? Jawab Abdullah bin Mas'ud, ya, aku memang berdoa time ni. Pasal apa? Pasal inilah time, dia kata Nabi SAW suruh kita berdoa. Dan inilah time, dia kata Nabi Yaqub berdoa minta ampun untuk anak-anak dia dulu, kata Abdullah bin Mas'ud. Ini. Jadi kalau kita ada hajat apa-apa dengan Allah, yang hajat kita itu besar. Ada manusia tak ada hajat dalam dunia ni. Semua manusia ada hajat. Orang sakit berhajat kepada sehat. Orang miskin berhajat kepada senang. Semua orang ada hajat. Orang yang hidup derita, sengsara, dia menghajatkan kepada bahagia. Semua manusia ada hajat dengan Allah. Kadang-kadang benda tu kita berhajat, duk berdoa lama dah. Cuba-cuba tengok, berdoa pada waktu yang mustajab doa. Dalam hadis kursi kata apa? Allah kata, aku turun ke langit dunia. Ila sama'id dunia. Aku turun ke langit dunia. Bila? Ketika sepertiga akhir daripada malam. Allah kata, siapa yang nak berdoa, berdoalah kepada aku. Siapa yang nak apa-apa, mintalah kepada aku. Bila waktu tu? Sepertiga akhir daripada waktu malam. Saja-sajalah tuan-tuan, kita sebulan ambillah sehari. Sebulan ambillah sehari. Untuk kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya jumpa satu sahabat baru ni. Dia convert. Hindu masuk Islam. Satu Hindu masuk Islam. Dia kerja di Madinah Bandaran Pulau Pinang. Jumpa dia, ada sembang dengan dia. Orang bagus tuan-tuan. Kalau kita orang Melayu beranak-beranak main Islam ni, nak banding dengan dia, saya rasa kalah. Saya kira dengar dia bercakap, saya tak tahu nak cakap apa. Dia cerita pengalaman dia masuk Islam. Muka bersih. Tuan-tuan mau jumpa dia. Muka bersih, muka cerah, bersih. Janggut, semua cantik. Satu orang yang cukup low profile. Dia cerita. Dia masuk Islam, dia cerita, dia ada mak tua. Mak yang 80 dah. Dia kena sakit jantung. Masa orang tolak dia nak masuk operation theater, nak operate jantung, mak dia ikut, dia kata tepi stretcher tu, ikut sampai ke pintu nak masuk. Sebelum masuk tu dia kata ke mak dia kata, mak, apa nak jadi kat saya tak tahu, dia kata.
Sebab operate jantung ni 50-50. Allah izin saya hidup lagi. Kalau Allah tak izin, last lah saya jumpa mak dah ni. Mak dia teriak, ni jangan cakap macam tu. Dah mak, tak apalah, apa jadi pun ini semua Allah dah tulis dekat saya. Tak masalah bagi saya. Saya nak satu aja daripada mak. Saya nak satu daripada mak. Apa jadi kat saya pun tak penting. Yang penting, saya nak sama dengan mak dalam syurga. Mak mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia kata mak saya, dia cerita kat saya pun dia teriak. Dia teringat balik tu cerita tu. Mak dia teriak, mak dia kata, nama dia Azlan. Mak dia kata, kalau Lan tak ada, mak pun tak mau hidup dalam dunia ni. Dia kata, Ustaz, sayang saya ke mak saya, sayang mak saya ke saya, tak boleh jual beli. Saya sayang sungguh, dia kata kat mak ni, saya sayang sungguh-sungguh, dia kata. Saya ganti nyawa saya untuk mak ni, dia kata. Tapi Ustaz, dia menangis ni sampai tak ada air mata ni. Menangis nak minta mak ni masuk Islam ni, tak ada air mata ni. Hidayah ni Ustaz, saya fikir baru saya faham apa Ustaz kata, saya faham. Ustaz selalu duk bawa cerita macam mana ketika Abu Talib nak mati, Nabi duk tepi. Ustaz duk sebut tu, saya ingat balik, ya Allah, kata betul, hidayah Allah ni cukup mahal. Dia nak bagi ke siapa, dia tak mau bagi ke siapa, dia punya kuasa. Saya minta dekat Allah ni tak tahu Ustaz. Saya bukan nak kata apa. Saya bukan rajin sangat. Dia kata, sebulan saya ambillah 1 malam, 2 malam, saya bangkit sepertiga akhir ni. Saya tak minta lain Ustaz. Saya tak minta harta, saya tak minta kaya, saya tak sihat pun tak apa, saya tak kisah. Saya minta kalaulah Allah nak bagi saya satu aja, bagi masuk Islam. Kita dengar Ustaz ayat Allahu Akbar. Tension dengar. Pengalaman dia. Ustaz dia kata, Allah test saya nak belah mak saya, nak ajak duduk sekali. Mak ni pun dia kata test saya, dia kata kat saya, dia kata mak boleh duduk dengan hang, tapi mak nak bawa tokoh mak masuk duduk sekali, pasal mak nak semayang. Dia kata mak, yang ni saya tak boleh terima lah, saya tak boleh terima. Bab ni saya tak boleh nak tolak insya. Dia boleh put bola ayat Quran kat saya. Dia kata, Ustaz, surah Luqman, Allah kata, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Saya dulu pegang ayat tu, dia kata, dengan dua mak pak ni buat baik. Walaupun mereka bukan Islam, tak sama agama dengan kita, tapi wasahibhum fid dunya ma'rufa, buat baik dengan mereka dua. Saya buat baik habis Ustaz. Tapi bab akidah saya tak boleh nak compromise. Saya tak tahu lah Ustaz. Ustaz tolong doa sana mereka untuk mak saya. Kita dengar cerita dia. Dia cerita sambil menangis tuan. Yang mata ada keluar meleleh. Kita diketak dada itu tak nak apa. Pasal apa? Pasal dia cerita hak sebenar. Benda hak dia lalui. Bukan benda dia baca dalam buku. Kesimpulan dia apa dia tuan-tuan? Iman, hidayah, petunjuk hak Allah bagi kat kita ni. Jangan tuan-tuan buat macam tak ada Allah. Jangan. Allah bagi dekat kita hidayah ni, makna tanda sayang Allah dekat kita. Hargailah kasih sayang Allah dekat kita. Suburkan hidayah itu. Nah, baik. Kemudian dia kata di sini, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Kata Yaqub lagi, aku minta ampun, aku akan minta ampun kepada kamu semua, kepada Tuhan aku, bahawasanya dialah Tuhan yang amat mengampuni lagi amat rahim. Maka ditakhirkan Nabi Yaqub akan yang demikian itu doa kepada waktu sahur, maka terlebih hampir pada terima daripada lain-lain waktu ataupun pada malam Jumaat.